Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning to everyone and our beloved lecturer. We are from Group 2 from Section 7, and in this video, we're gonna to talk about our project, which is COVID-19 issue. But first thing first, let me introduce you guys with all my group members. Firstly, we have Muhammad Khairun Amar bin Muhammad Zuki. Next, Wan Ahmad Syahir bin Wan Ahmad Salihuddin, Muhammad Imran Hazid bin Nazruddin, Muhammad Rizwan Izhan bin Ali, who is myself, Muhammad Hanif bin Jamil, Muhammad Iqbal Mustaqim bin Badrul, Muhammad Ishaduddin bin Muhammad Samsuri, and lastly, we have Muhammad Najmi bin Zamrus. Next, we move to next presenter. Thank you. Jadi saya akan memulakan dengan membentangkan mengenai pengenalan bagi kajian kami. Dalam beberapa tahun ini, negara kita telah mengalami satu ujian yang besar di mana negara Malaysia telah dimasuki dan manakala rakyat-rakyatnya dijangkiti satu penyakit yang menggemparkan satu dunia, iaitu pandemik COVID-19. Wabak coronavirus 2019 yang dikenali sebagai COVID-19 adalah merupakan suatu penyakit baru disebabkan oleh sejenis virus, iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau dikenali sebagai SARS-CoV-2. Virus ini menjangkiti saluran pernafasan. Wabak COVID-19 telah muncul pada bulan Disember tahun 2019 dan berasal dari Wuhan, China, yang mana pada awal kemunculannya, wabak COVID-19 dikenali dunia sebagai influenza-like illness atau ILI yang lain. Namun begitu, wabak ini telah memberikan kesan yang sangat besar kepada dunia, di mana virus SARS-CoV-2 ini menyebabkan wabak COVID-19 telah tersebar dengan begitu cepat dan meluas ke seluruh dunia bermula bulan Februari 2019 lagi, dan ianya tidak dapat dikawal, malah mampu membunuh ramai manusia dalam tempoh waktu yang singkat. Justru, kesan daripada situasi tersebut telah menyebabkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO secara rasmi mengisytiharkan situasi ini sebagai pandemik. Usaha dan kerjasama rakyat pada masa kini amat penting bagi memerangi wabak COVID-19 yang semakin menular di negara Malaysia. Bagi memutuskan rantaian COVID-19 adalah tanggungjawab setiap rakyat Malaysia. Oleh itu, kita mestilah mengambil pelbagai inisiatif untuk mengakhiri peperangan dengan pandemik ini yang bermula sejak Mac 2020. Malaysia merupakan salah satu negara yang turut mengambil inisiatif bagi mengatasi penularan wabak ini, di mana rakyat negara kita amat mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia, iaitu PKP, yang diisytiharkan oleh Pentadbiran Kerajaan di seluruh negara pada 18 Mac 2020. Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia iaitu PKP telah melalui 8 fasa yang terdiri daripada fasa pertama iaitu 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020, diikuti fasa kedua pada 1 April 2020 sehingga 14 April 2020. Seterusnya fasa ketiga pada 15 April 2020 sehingga 28 April 2020. Fasa keempat telah bermula pada 29 April sehingga 3 Mei 2020. Kemudian diikuti Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat iaitu PKPB pada fasa kelima iaitu pada 4 Mei 2020 sehingga 11 Mei 2020, dan fasa ke-6 pada 12 Mei 2020 sehingga 9 Jun 2020 yang disertai dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan iaitu PKPP. Selain itu, rakyat juga amatlah mengambil berat terhadap Standard Operation Procedure iaitu SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, terutamanya 3 SOP yang wajib iaitu pemakaian penutup muka, penjarakan sosial dan pemakaian sanitasi. Semasa pengisytiharan vaksin COVID-19 dilancarkan, terdapat rakyat Malaysia yang memberikan komitmen yang tinggi dengan menyertai program pengambilan vaksin COVID-19 tersebut. Antara jenis-jenis vaksin COVID-19 yang telah dilancarkan di Malaysia ialah mRNA keluaran Pfizer BioNTech Comirnaty, viral vector keluaran AstraZeneca Vaxzevria Covishield, inactivate keluaran Sinovac CoronaVac, recombinant viral vector keluaran CanSino Bio, dan viral vector keluaran Gamaleya Sputnik V. Oleh yang demikian, segala usaha dan kesabaran rakyat yang ditunjukkan akhirnya menunjukkan hasil yang baik kepada negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan membentangkan mengenai penyataan masalah kumpulan kami. Berdasarkan statistik yang diberikan, terdapat beberapa faktor yang kami dapat
yang menyebabkan penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Antaranya termasuklah segelintir masyarakat yang tidak mematuhi SOP. Kemudian sebahagian daripada masyarakat tidak mengambil langkah berjaga-jaga. Diberikan di sebelah ini statistik purata penularan wabak COVID-19 di Malaysia dari tahun 2019 hingga kini oleh Majlis Keselamatan Negara. Okey, sekarang kita akan beralih kepada objektif kajian. Berdasarkan perbincangan kumpulan kami, terdapat 3 objektif kajian yang sesuai dipakai di dalam kajian kami. Yang pertama ialah menganalisa kadar penularan COVID-19. Yang kedua ialah mengenal pasti kesesuaian prosedur operasi standard ataupun SOP yang dikenakan kepada warga Malaysia. Dan yang ketiga ialah mengkaji keberkesanan prosedur operasi standard ataupun SOP dalam membanterah penularan COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Okey, sekarang kita akan beralih kepada kepentingan kajian. Okey, kepentingan kajian yang kami lakukan ini pertama sekali adalah untuk memaklumkan kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia untuk sentiasa menjaga kesihatan agar sentiasa berada dalam keadaan sihat. Hal ini kerana kesihatan yang baik dapat mengurangkan risiko seseorang itu daripada terkena jangkitan virus yang berbahaya seperti sekarang ini virus COVID-19. Kepentingan yang seterusnya semestinya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat di Malaysia tentang virus COVID-19 itu sendiri, yang di mana pada masa kini perlu diambil berat oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini kerana wabak yang sedang menular ini semestinya akan mendatangkan kemudaratan yang sangat teruk, terutamanya kepada mereka yang dijangkiti oleh virus itu sendiri. Oleh itu, adalah amat penting untuk mengetahui serba sedikit mengenai virus ini, seperti simptom-simptom, tindakan yang harus dilakukan sekiranya dijangkiti, dan perkara yang harus dielakkan, dan lain-lain. Okey, kepentingan yang akhir sekali ialah kajian ini juga dilakukan agar dapat menimbulkan kesedaran dalam kalangan masyarakat itu sendiri untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sikap mematuhi ini akan wujud dalam diri seorang itu sekiranya dia mempunyai ilmu pengetahuan mengenai betapa bahayanya virus COVID itu, dan kena sentiasa peka dalam permasalahan ini agar dapat membantu usaha kerajaan yang bertungkus lumus untuk membendung penularan COVID ini yang semakin berleluasa. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan perbincangan ini. Seterusnya, untuk metodologi kajian. Untuk kajian kali ini, kami menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu kaedah menguraikan objektif yang berkaitan dengan data yang diambil dan ditunjukkan melalui bentuk numerikal. Seterusnya, untuk kajian kali ini kami menggunakan platform Google Form sebagai borang soal selidik kami. Seterusnya, soalan yang kami sediakan ialah soalan berbentuk objektif, di mana responden hanya perlu memilih jawapan yang telah diberikan. Seterusnya, untuk soal selidik kali ini kami mengagihkan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Untuk responden kajian kali ini, seramai 41 orang telah menjawab borang soal selidik kami. Semua responden terdiri daripada semua lapisan umur dan terdiri daripada dua bangsa, iaitu bangsa Melayu dan Cina. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bahagian perbincangan. Sebelum tu, nama saya Muhammad Karam Muhammad Zuki. Alamat bilik saya AA21334. Okey,
Pandemik COVID-19, juga dikenali sebagai pandemik coronavirus, ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut 2. Wabak ini pada mulanya dikesan di China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 11 Mac 2020. Sehingga kini, lebih daripada 1 juta kes telah disahkan dengan jumlah kematian yang sangat tinggi. Virus ini kebanyakannya menular atau tersebar antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza, iaitu melalui titisan pernafasan daripada batuk atau bersin. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kadar penularan wabak COVID-19 di negara kita, iaitu Malaysia. Okey, setakat 9 Jun 2022, terdapat sebanyak 4,520,852 kes yang telah disahkan di Malaysia dengan sebanyak 4,493,70 kes sudah pulih sepenuhnya dan 35,708 kes kematian serta 22,074 kes masih aktif. Kerajaan telah melancarkan program vaksinasi negara ini yang juga dikenali sebagai program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk mengurangkan kadar penularan COVID-19. Seterusnya ialah mengkaji tahap pematuhan rakyat memerangi COVID-19. Pada kajian ini, kita tahu pada awal dahulu kerajaan telah melakukan penutupan sempadan dan perintah kawalan pergerakan, iaitu PKP. Dalam kajian ini, semua responden telah memberi respon bahawa mereka mengambil vaksin sekurang-kurangnya 2 dos. Seterusnya, walaupun mereka sudah mengambil 2 dos, mereka tetap juga masih ada segelintir yang dijangkiti oleh virus. Seterusnya, walaupun sudah ada SOP, prosedur operasi standard, namun masih ada segelintir yang ingkar dengan prosedur tersebut. Akhir sekali, strategi PKP ini semakin diterima oleh masyarakat dan menjadi asas kepada perubahan peradaban sosial masyarakat untuk memerangi COVID-19. Seterusnya, menganalisa kesan tahap pematuhan rakyat dalam menghapuskan penularan pandemik COVID-19. Pada kajian ini, kami mendapati kerajaan telah melaksanakan penjarakan sosial 1 meter di kawasan tertutup, dan kami mendapati ianya mampu mengurangkan kadar risiko untuk seorang itu dijangkiti oleh virus ini berdasarkan kajian ini. Seterusnya, kerajaan telah menetapkan waktu operasi sektor perniagaan yang dihadkan. Dengan pengurangan tempoh tersebut, ia dapat mengurangkan tempoh masa para pekerja sewaktu di tempat kerja, maka kadar penularan juga akan berkurang. Seterusnya, penglibatan orang awam untuk melakukan aktiviti keagamaan. Hal ini telah ditolak oleh responden kerana mereka berpendapat kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendoakan supaya virus ini terhapus. Seterusnya, menganalisa kesan tahap pematuhan rakyat dalam menghapuskan penularan pandemik COVID-19. Ini untuk bahagian yang seterusnya. Dalam kajian kami mendapati kerajaan telah mewajibkan pemakaian pelitup muka. Responden telah memberikan respon ya ataupun tidak terhadap usaha kerajaan ini, dan majoriti responden bersetuju kerana ia menjadi satu medium yang mampu menjadi satu penghalang antara virus itu merebak secara terus ke organ pernafasan manusia. Seterusnya, kerajaan juga telah mewajibkan pengambilan vaksin sekurang-kurangnya 2 dos, dan ianya sangat berkesan kerana ia meningkatkan imunisasi semua manusia. Akhir sekali, tempoh kuarantin selama 7 hari. Tempoh kuarantin ini sangatlah efektif kerana mampu mengelakkan orang yang sudah dijangkiti ataupun orang yang berdekatan dengan orang yang dijangkiti, untuk mengelakkan penyebaran ini terus berlaku. Sekian daripada saya. Kesimpulannya, telah banyak kesan buruk yang melanda di negara Malaysia sejak bermulanya wabak COVID-19 datang ke negara kita. Tidak lupa juga,
adalah menjadi tanggungjawab setiap individu, tidak kira pemerintah maupun rakyat biasa, untuk mematuhi dan melaksanakan penjagaan SOP. Pangkat dan harta bukan menjadi asbab untuk kita melanggar dan ingkar SOP sewenang-wenangnya. Usaha ini memerlukan sambutan oleh setiap rakyat masyarakat agar dapat menjayakan dan menghentikan wabak COVID-19 ini daripada terus merebak. Dan terima kasih.